selamat tengah hari. Saya staf Ira dari Klinik Kurnia Batu Pahat Johor. Saya Atika, staf Klinik Kurnia Batu Pahat Johor. Okey, hari ni kita nak sembang sihat topik tentang penyakit SARS. Okey, untuk sedia maklum semua yang sekarang ni tengah ada virus coronavirus, dia pun berkait lah. Sebab tu namanya novel coronavirus. Sekarang kita nak cerita pasal SARS lah. Wabak SARS antara penyakit disebabkan coronavirus. Satu, pengenalan untuk SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, iaitu SARS, adalah satu penyakit radang paru-paru yang teruk, menyebabkan kesukaran bernafas yang boleh menyebabkan kematian. Okey, disebabkan oleh virus baru dalam kumpulan virus corona, iaitu virus yang menyebabkan sel semua biasa, merebak melalui kandungan titisan air dari badan dan tersebar melalui udara. Virus SARS boleh hidup lebih kurang 6 jam pada permukaan yang terkena titisan walaupun telah kering. Boleh juga disebarkan menerusi sentuhan tangan atau tangan tersentuh pada objek lain yang telah tercemar oleh virus SARS. Okey, berupaya hidup selama 4 jam dalam najis pesakit dan beberapa bulan atau tahun di bawah paras beku. Okey, nombor 2, tanda dan gejala. Tanda dan gejala berlaku selepas 2 hingga 7 hari selepas terdedah kepada virus SARS. Tanda-tanda dan gejala untuk bayi dan kanak-kanak: 1. Demam melebihi suhu 38 darjah Celsius. Nombor 2, batuk. Nombor 3, pernafasan yang cepat. Nombor 4, sesak nafas. Nombor 5, kurang selera makan. Dan nombor 6, keluh kesah. Bagi yang remaja pula, tanda-tandanya adalah demam melebihi suhu 38 darjah Celsius, batuk, sesak nafas, kurang selera makan, pernafasan yang cepat, sakit kepala, rasa letih dan sakit-sakit badan. Dan lagi satu, syirik-berit ya. Lepas tu nombor 3, komplikasi. Komplikasi SARS adalah masalah pernafasan yang amat teruk, kegagalan fungsi sistem pernafasan, kegagalan fungsi jantung dan kegagalan fungsi hati. Nombor 4, penyebaran jangkitan SARS. Nombor 1, jika sekiranya individu yang mengalami SARS batuk atau bersin dengan tidak menutup mulut. Nombor 2, ciuman, pelukan ataupun berkongsi peralatan peribadi ataupun makanan. Lepas tu yang ketiga, menyentuh objek yang mengandungi titisan berkuman dan seterusnya menyentuh mulut, hidung dan mata. Yang kelima, faktor risiko SARS. Nombor 1, hubungan yang rapat dalam tempoh 10 hari dengan pesakit SARS. Yang kedua, perjalanan dalam tempoh 10 hari di kawasan dijangkiti SARS yang dilaporkan oleh WHO di Asia. Yang ketiga, perjalanan atau lawatan dalam tempoh 10 hari di tempat-tempat yang ada kes SARS seperti di hospital. Yang keenam, kriteria-kriteria sekiranya disyaki menghidapi SARS. Nombor 1, individu yang ada tanda-tanda demam, iaitu suhu badan yang diambil melalui mulut melebihi 38 darjah Celsius. Satu atau lebih tanda-tanda seperti batuk, nafas yang laju dan sukar bernafas. Salah satu atau lebih seperti di bawah, iaitu nombor 1, bersentuhan dengan individu atau cecair rembesan dari orang yang dijangkiti SARS. Yang kedua, perjalanan yang dibuat dalam tempoh 10 hari atau semasa berlakunya gejala oleh laporan WHO di kawasan atau negara yang dijangkiti perjalanan yang dibuat di antara 10 hari atau semasa berlakunya jangkitan di hospital yang ada pesakit SARS. Yang ketiga, tidak diketahui apakah penyebab penyakit. Okey, yang keenam, kes berkemungkinan individu yang menepati kes kriteria disyaki dan jangkitan paru-paru yang tidak diketahui punca. Okey, yang ketujuh, rawatannya. Orang yang disyaki SARS segera dimasukkan ke hospital dan diasingkan. Antibiotik akan diberi sebagai rawatan pada kes apabila menunjukkan tanda-tanda jangkitan kuman pada paru-paru. Yang ketiga, ubat steroid dengan dos yang tinggi diberikan untuk membantu mengurangkan radang paru-paru. Yang keempat, serum darah dari pengidap SARS yang telah pulih diberikan kepada orang yang dijangkiti. Yang kelima, rawatan lain termasuk bantuan oksigen, rawatan fisio dada dan pada sesetengah kes bantuan pernafasan mungkin perlu. Okey, yang ke-8, ujian untuk SARS.
Ujian PCR, caranya untuk mengesan kandungan virus SARS boleh dikesan melalui virus di dalam darah, najis, titisan cecair dari hidung dan mulut. Yang kedua, antibodi untuk virus SARS diuji selepas jangkitan dalam darah. Antibodi dihasilkan oleh sistem imun badan untuk melawan penyakit tertentu. Yang ketiga, pertumbuhan dan isolasi virus, iaitu untuk kultur virus, sampel cecair ataupun tisu yang terkena jangkitan disimpan di dalam bekas bersama dengan sel virus yang akan membiak. Jika didapati pembiakan virus di dalam kultur, ia akan melibatkan pertukaran di dalam sel yang boleh dilihat di bawah mikroskop. Okey, yang terakhir adalah pencegahan daripada merebak. Okey, yang pertama, lindungi diri anda sendiri. Jika anda seorang yang menjaga seseorang yang dijangkiti SARS, langkah di bawah perlu diambil untuk memastikan anda kekal sihat. Iaitu yang pertama, membasuh tangan menggunakan sabun dan air suam atau menggunakan lotion. Tangan berasaskan alkohol yang mengandungi sekurang-kurangnya 60% alkohol. Elakkan menyentuh muka menggunakan tangan. Sebaliknya, gunakan kertas, tisu sekiranya anda menggosok mata dan hidung. Okey, pakai sarung tangan, pakai buang. Jika anda menyentuh secara langsung cecair tubuh atau najis pesakit, buang sarung tangan, pakai buang serta merta selepas menggunakannya dan basuh tangan anda cara yang betul. Okey, pakai topeng muka jika anda berada dalam bilik yang sama dengan pesakit SARS. Pakai kacamata juga boleh membantu melindungi anda. Gunakan sabun dan air panas untuk membasuh peralatan, tuala, cadar dan pakaian pesakit SARS. Jangan menggunakan peralatan tersebut hingga ia benar-benar bersih. Gunakan bahan basmi kuman untuk kegunaan di rumah apabila membersihkan permukaan yang tercemar dengan peluh, air liur, lendir, muntah najis dan air kencing. Gunakan sarung tangan pakai buang semasa anda membersihkannya dan buang sarung tangan tersebut serta merta selepas anda guna. Ikut semua arahan pencegahan sekurang-kurangnya 10 hari selepas tanda gejala pesakit hilang. Okey, elakkan anak ke sekolah sekiranya mereka demam atau menunjukkan gejala pernafasan dalam tempoh 10 hari selepas terdedah kepada penghidat SARS. Mereka boleh kembali semula ke sekolah jika tiada gejala selepas 3 hari. Okey, yang kedua, lindungi orang lain. Sekiranya anda disahkan pengidap SARS, ambil langkah berikut untuk mengelakkan penyakit dan merebak. Okey, basuh tangan anda dengan betul dan kerap menggunakan sabun dan air. Suam atau sabun tangan berasaskan alkohol yang mengandungi sekurang-kurangnya 60% alkohol. Tutup mulut dan hidung anda menggunakan tisu apabila anda batuk dan bersin, dan jika boleh pakai topeng muka apabila terpaksa berhubung dengan orang lain. Okey, elakkan berkongsi barang kemas, tuala atau perhiasan manik dengan orang lain sehingga ianya dibasuh dengan bersih menggunakan sabun dan air panas. Okey, elakkan pergi ke sekolah, ke tempat kerja atau tempat orang awam selama 10 hari selepas tanda dan gejala tiada. Perjalanan ataupun penggambaran percutian selamat, ambil tindakan di bawah untuk mengurangkan risiko SARS jika anda terpaksa memerlukan perjalanan. Beli kit asal untuk pertolongan cemas. Pastikan kit tersebut mengandungi sabun atau lotion tangan yang berasaskan alkohol. Last sekali, dapatkan penerangan tentang SARS dan status SARS di negara yang akan anda lawati. Anda juga boleh mendapat maklumat berkaitan SARS di laman web WHO. Okey, so siapa-siapa yang nak tanya tentang penyakit SARS? Oh, ada lagi rupanya. Okey, teruskan. Okey, ada lagi. Okey, tak apa. Bagi siapa-siapa yang nak tanya, boleh teruskan bertanya di ruangan komen dan insyaAllah kami akan reply sebelum Atikah akan sambung dia punya perbincangan. Okey, pastikan tahap pengambilan imunisasi semasa anda. Yang terbaik pengambilan imunisasi yang perlu adalah 4 hingga 6 minggu sebelum anda berlepas. Okey, periksa insurans perjalanan anda. Anda mungkin perlu membeli insurans yang memberi perlindungan perubatan sekiranya anda terpaksa melakukan perjalanan ke luar negara yang ada SARS atau jangkitan penyakit wabak yang lain. Ketahui di mana anda boleh dapatkan bantuan perubatan di tempat anda lawati. Bawa bersama senarai nama,
Alamat dan nombor telefon doktor dan hospital yang dicadangkan di tempat yang anda setuju. Anda tuju. Elakkan mengunjungi pasar haiwan hidup seperti di China. Kucing kecil yang berbintik-bintik ada dijual di pasar tersebut dan didapati membawa virus yang serupa dengan virus SARS. Okey, yang ketiga, semasa transit. Sesetengah pakar perubatan percaya jangkitan boleh merebak dalam kapal terbang menerusi ruang udara yang terletak betul-betul di atas tempat duduk anda. Cara terbaik adalah mengungsikan ruang udara tersebut dan membawa tuala pakai buang supaya anda boleh membersihkan tangan dengan kerat semasa penerbangan. Okey, itu je untuk hari ini tentang topik kita SARS. Okey, kalau ada apa-apa pertanyaan boleh boleh bertanya di ruangan komen ataupun jika ada sebarang keraguan boleh terus call kita di talian 0743225518 atau boleh WhatsApp kita di talian 0112952448 dan insya-Allah staf klinik Kurnia akan reply ataupun doktor sendiri akan reply pertanyaan korang. Lepas tu jangan lupa besok 7 hari bulan 2 kami akan berada di Kampung Parit Haji Rasul bermula dari Jalan Pampadi sehingga selesai untuk pemeriksaan kesihatan percuma yang seperti sebelum ni klinik Kurnia buat. Okey, itu je. Assalamualaikum. Selamat Bye. Bye.